nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan bacaan kitab kita ni daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntakhabah, hadis yang seterusnya apa ni, nombor 55. An Iyad Al-Ansari radhiyallahu anhu rafa'ahu qala inna la ilaha illallah kalimatun ala Allahi karimatun laha 'inda Allahi makanun wa hiya kalimatun man qalaha sadiqan adkhalahu Allahu bihal jannah wa man qalaha kadiban haqanat damuhu wa ahrazat malahu wa laqiyallahu wadan fahasabahu. Rawahul Bazzar. Sayyidina Iyad Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalimah la ilaha illallah ialah kalimah yang sangat berharga, lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berkedudukan tinggi di sisinya. Sesiapa yang mengucapkannya dengan hati yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya dengan hati yang dusta, maka di dunia ini kalimah itu akan menjadi sebab nyawa dan hartanya terpelihara. Tetapi pada hari kiamat, apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Hadis riwayat Al-Bazzar sebagaimana yang telah dinukilkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Sekali lagi, Sayyidina Iyad Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalimah la ilaha illallah ialah kalimah yang berharga, lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata kalimatun 'ala Allahi karimatun, ia adalah satu kalimah yang mana di sisi Allah Taala ia sangat mulia. Laha 'indallahi makanun, yang mana bagi kalimah ini di sisi Allah Taala berkedudukan yang sangat tinggi. Sesungguhnya Nabi SAW beritahu, dan sesiapa yang mengucapkannya dengan hati yang tulus, sadiqan, maknanya dengan benar-benar ucapan dia tu, tulus ucapan dia tu, ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya dengan hati yang dusta, maka di dunia ini kalimah itu akan menjadi sebab nyawa dan hartanya terpelihara, tetapi pada hari kiamat apabila dia bertemu Allah, maka Allah akan menghisapnya. Keterangan mengucap kalimah ini dengan hati yang dusta pun menjadi sebab terpelihara nyawa dan harta, kerana pada zahirnya orang itu ialah seorang Muslim. Dia tidak akan dibunuh dan hartanya tidak akan dirampas sebagaimana yang diperlakukan terhadap orang-orang kafir yang berperang. Mana kalau satu orang tu dia ucap la ilaha illallah, maka dia terjamin. Kalau tidak, mana dia terdedah kepada sebagaimana hukum dalam peperangan. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannah syaa. Rawahu Abu Ya'la. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempersaksikan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya membenarkan lidahnya, maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu pun yang dia kehendaki. Hadis telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Musnad. Sekali lagi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempersaksikan, man syahida, sesiapa yang bersaksi, syahadah lah, la ilaha illallah, mempersaksikan dalam keadaan hatinya membenarkan lidahnya,
yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Macam mana lidah dia tu mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, macam tu jugalah hati dia pun mengatakan, meyakinkan demikian. Maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu pun yang dia kehendaki. Inilah kelebihan iman, kelebihan kalimah la ilaha illallah. Syurga ni ada 8 pintu. Masya-Allah. Kita kena usahakanlah supaya kita ni dapat masuk lah. Dia kalau boleh mana-mana satu sudah apa dah sebenarnya. Tapi kalau dapat 8 pintu ni dibuka, Masya Allah. Tapi sebenarnya bukan susah pun. Nabi SAW beritahu ambil wuduk ni pun boleh jadi asbab untuk layak masuk 8 pintu. Mana-mana pintu yang dia suka, ambil wuduk. Siapa ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia berdoa, dengan doa ambil wuduk tu, Nabi SAW kata terbuka baginya 8 pintu. 8, neraka 7. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abshiru wa bashiru min man wara'akum annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah dan beritahulah berita gembira ini kepada orang lain bahawa sesiapa yang mengucapkan syahidah, man syahidah, siapa yang mempersaksikan, yang mengucapkan, yang bersyahadah la ilaha illallah dengan hati yang tulus, sadiqan, dengan hati yang membenarkan betul-betul apa yang dia ucapkan tu, pasti akan memasuki syurga. Hadis ini dia akan Imam Ahmad dan juga Tabrani, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Majmu'uz Zawaid. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mukhlishan dakhala al-jannah. Di sini Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempersaksikan dengan hati yang ikhlas, mukhlisan, dengan hati yang ikhlas, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya, maka akan memasuki syurga. Sebagaimana terdapat dalam kitab Majma'ul Bahrain. Kita dengar hadis yang pelbagai, daripada sahabat nama Iyad Al-Ansari, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi ini semua sahabat yang berlain-lain telah meriwayatkan perkara yang sebenarnya hampir sepakat sama saja, sama. Yang mana kalimah la ilaha illallah ini adalah satu kalimah yang Allahi karimatun, mana Allah Ta'ala letak satu kemuliaan yang sangat besar. Dan juga kalimah yang mana di sisi Allah Ta'ala ada makanun, ada kedudukan, makanah, ada kedudukan yang sangat tinggi. Siapa yang ucap kalimah ini masuk syurga. Jadi tentang masuk syurga tu kita dah sebut dalam, ataupun kita dah jumpa keterangan dia daripada ahli ulama dalam hadis yang sebelum ini. Cuma di sini diulang-ulang perkataan syahidah kan. Maknanya mempersaksikan. Saksi ni, maksud saksi kalau dalam mahkamah, saksi ni dia kena mantap. Dia tak boleh saksi ni dia kot tak ada. Dia kena betul-betul jazam, dia kena betul-betul muktamad. Bila hakim tanya, betul kamu nampak dia buat, dia bunuh orang tu? Ya, Tuan Hakim, saya nampak. Kalau peguam tanya, dia bunuh dengan apa? Dengan pisau. Pisau kau kapok? Pisau. Kalau pisau kau kapok?
sudah saya pun tak apa nak pasti. Jadi tak letak kit lah. Kan? Maknanya penyaksian itu akan ditolak. Maka macam tu juga kita dengan la ilaha illallah ni, kita kena betul-betul mempersaksian. Sebab tu nama dia saksi, syahadah. Syahadah ni penting. Kerana sebab ada syahadah ni, kalau kita tengok dalam hadis, kalau buat hukum hudud kan, kalau cukup 4 saksi, kita boleh cabut nyawa orang. Orang yang berzina, yang dah muhsan, yang mana yang dah kahwin, lepas tu berzina pula, maka kalau ada 4 saksi lah, maknanya boleh kita cabut nyawa dia. Maknanya kita boleh rejam dia sampai mati. Maknanya saksi ni satu benda yang besar. Sebab tu kita kata nak masuk Islam ni kena ucap 2 kalimah syahadah, kena ada penyaksian kita. Dan bila kita kata saksi, kita bersaksi Allah itu Tuhan, maknanya kita nak kena betul-betul pegang dengan penyaksian kita tu. Allah Ta'ala sahajalah Khaliq, Allah Ta'ala sahajalah pencipta. Selain daripada Allah, semua kena cipta. Allah sahaja yang pencipta. Baik dalam alam ni, kalau luar alam ni, semua Allah sahaja yang pencipta. Allah sahaja Tuhan, dia sahaja yang pencipta. Dan dia Malik, memiliki segala ciptaan, menguasai segala ciptaan. Tidak ada satu ciptaan Allah Ta'ala buat, lepas tu Allah pun tak boleh kontrol dia. Bahkan Iblis tu kita kata musuh besar lah. Dia pun semasa nak, maknanya dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia minta lesen dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak sesatkan hamba-hamba kau. Maknanya dia pun sebenarnya boleh buat macam-macam, sebab Allah Ta'ala izin sebab dia ni memang ujian untuk kita, untuk manusia, terutama manusia dengan jin lah, yang menerima hukum taklif. Jadi itulah, kita kena usaha sungguh-sungguh lah supaya kalimah ini benar-benar meresap dalam hati kita. Kita ucapkan tu dengan sadiqan, dengan benar, bukan setakat tiru-tiru, bukan setakat mewarisi, tetapi kita benar-benar faham apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak yakin, muktamad yakin kita bahawasanya kejayaan kita ini hanya dalam agama. Yang ini agama tu apa? Perintah Allah, la ilaha illallah. Segala perintah Allah itu bawa kejayaan, dan hanya dalam perintah Allah ada kejayaan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi kejayaan, kegagalan. Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi manfaat, mudarat. Allah Ta'ala sahaja yang boleh beri, lakukan sesuatu, adakan sesuatu, tiadakan sesuatu. Itu hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yakin kita tu kena betul. Muhammadur Rasulullah, dalam sunnah Nabi SAW, dalam tunjuk ajar Nabi SAW, pedoman Nabi SAW, inilah ada kejayaan. Kita kena yakin itu. Ini kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimah yang kita ucap, kita benarkan, tasdik dengan hati kita, dan kita buktikan dengan amalan. Kita buktikan dengan pengamalan kita sehari-hari, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, insya-Allah, sampai kita jumpa Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham perkara ini. Seterusnya kita dapat usahakan dalam diri kita, dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Tukarkanlah segala dosa-dosa dan keburukan kami menjadi hasanat, menjadi kebaikan, menjadi pahala di sisimu, ya Allah. Sehingga kami dapat bertemu dalam keadaan Kau redha dengan kami, ya Allah. Kau suka dengan kami, ya Allah. Kau maafkan, ampunkan segala salah silap kami, ya Allah. Wahai Allah, semuanya kami hamba-hamba-Mu, ya Allah. Wahai Allah, kami ini hamba-hamba-Mu, ya Allah. Kami bersyukur atas iman yang kami warisi ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami hakikat iman, ya Allah. Hakikat yakin dan benar Kau, ya Allah, sebagai Tuhan, ya Allah. Sebagai Rabb yang mentadbir, memiliki, memelihara, menjaga segala-galanya, ya Allah. Wahai Allah, Kaulah Tuhan yang Maha Besar, ya Allah. Kau yang Maha Kuasa, ya Allah. Tiada Tuhan macam Kau, baik di langit di bumi, ya Allah. Hanya Engkau lah kami berharap, pada Engkau lah kami memohon. Ya Allah, itu kami berilah kami kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami dapat bertemu Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW redha dengan kami, ya Allah.
Nabi SAW terima kami ya Allah. Wahai Allah Tuhan kami, janganlah kau nafikan kami dapat bertemu Nabi di mahsyar nanti ya Allah, sehingga kami dapatlah menghirup air telaga Kausar daripada tangan baginda yang mulia ya Allah. Wahai Allah Tuhan kami, hari ini ratus-ratus ribu orang mati tanpa iman setiap hari ya Allah. Kami baca dalam khabar, kami baca dalam media ya Allah, macam mana satu dunia ini telah dengan wabak penyakit ini ya Allah, dan hari-hari setiap hari ribu-ribu orang telah mati ya Allah, dan mereka mati dalam keadaan tak ada kalimah pun ya Allah. Mereka kekal selama-lamanya dalam neraka ya Allah. Wahai Allah, kasihanlah pada umat ini ya Allah, kabullah hidayahmu kepada kami ya Allah, pada umat ini ya Allah. Sesungguhnya kami adalah umat yang Nabi telah tangis-tangiskan dahulu ya Allah. Wahai Allah, berilah hidayahmu ya Allah. Terkesankanlah manusia ini dengan hidayahmu ya Allah, sebagaimana terkesannya manusia dengan COVID-19 ni ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, bantulah umat ini ya Allah. Gembirakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah dengan pengorbanan mereka baginda, maka dengan berkat pengorbanan baginda itulah kesebarkanlah hidayahmu ya Allah. Kau selamatkanlah setiap umat atau muka bumi daripada azab neraka-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana nuhawwidu umurana ilaik innaka basirun bil ibad wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.